Okay, first graph. Okay, graph kita, graph yang memang basically untuk normal distribution yang refer pada table. Okay, memang is greater than A. Ini yang you boleh tengok pada table lah. This value yang greater than A ni means that you boleh cari terus daripada table. Contoh maksud teacher tu adalah macam ni. Kita tengok yang pertama A ni. Katakan kita nak cari probability Z, okay, is greater than equal to 0.225. Okay, dalam probability normal distributions ni, dia ada equal ke tak ada equal pun tak ada masalah. Dia tak ada effect apa-apa pun. Okay, so once kita dapat macam ni, kita nak cari probability Z lebih besar daripada 0.225. Okay. So kalau Z yang lebih besar daripada 0.225 bermaksud kita kena shaded dulu. Kita nak ajar you shaded dulu. Ataupun kena pasti which area. Kena pasti which area yang you boleh untuk you senang cari nilai dalam table. Okay, contoh this one kita nak cari 0.225. Okay, kita anggaplah anggap dekat sini. Nampak warna biru juga ke? Warna apa? Warna hijau lah. Okay, warna hijau katakan ceruknya dekat sini. Okay. So let's say kat sini lah kita anggarkan 0.225. Okay, once you nak letak that value, kena ambil kira jugalah. Kalau dia positif, of course di sebelah kanan. Kalau dia negatif, of course di sebelah kiri. So nilai ni sekarang adalah positif. Okay, berarti saya letak sebelah kanan. And then greater than. So greater than pun mestilah sebelah kanan, lebih besar. Okay, so ini yang greater than. Kita shaded warna hijau ni ini kawasan greater than 0.225. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay, kena faham? Greater than pun kita shaded sebelah kanan dan this value positif. So teacher shaded sebelah, teacher letakkan sebelah kanan sebab dia positif. Dan mula-mula kita tengok nilai dulu. Okay, ni yang pertama. Pertama, bila you nak letak daripada graph, pertama you kena tengok nilai dulu. Positif atau negatif. Okay, yang kedua, lepas you dah letak value, you tengok dia nak lebih besar atau lebih kecil. Means that yang kedua, kita barulah kita refer pada inequalities kita tu sama ada lebih besar atau lebih kecil. Ini yang kedua. So lepas tu barulah kita boleh shaded area yang kita nak. Okay. So once kita dah tahu which area yang kita nak, kalau macam ni lah bentuk dia, memang automatically directly, directly you boleh terus cari daripada cari dalam table. Okay, sebab memang table tu khusus untuk value yang is greater than value, the Z score is greater than satu value. Okay, nilai yang lebih besar. Okay, so kita tengok 0.225. Dia cerah kat sini. 0.225 kita nak cari. Okay, so kita bulatkan 0.2. Mula-mula Z tengok cari dia kita nak tadi. Itu dekat sini 0.225. Ini kena faham betul-betul lah. Tolong tengok betul-betul. So mula-mula kita kena tengok dulu satu tempat perpuluhan punya nilai 0.2. So 0.2 tu kat sini. 1 decimal places. Dekat sini 0.2. Okay, means that kita nak cari sekarang 0. Allah. Ni. 0.2. And then barulah second that kita tengok kita punya tempat perpuluhan yang kedua. Tempat perpuluhan kedua kena tengok kat atas. Okay, tengok kat sini. This area. So, you akan dapat ni. Astaghfirullahaladzim. Ni. Maksudnya 0.22. Nampak tak ni? Cara kita baca tu 0.22. Okay? Boleh tak? 0.22. Tapi next ada lagi. Okay, ada lagi yang tempat perpuluhan yang ketiga.
ada 5. So kita kena refer 5 ni yang kat belakang sekali. Jangan ambil 5 sini pula. Ini kalau 0.25. Dia kat belakang. 0.25. Mana 5? Oh kat situ. Cuba scroll kat sini. Alah. Okay, this one. Okay. Sekejap. Bulat you cari dulu. Identify dulu. Kecil sangat lah. Masalahnya kalau besar kan, tak cover pula. Okay, nampak eh? 2 S2. Nanti saya bulatkan ni 2. 0.225. Okay, sekarang kita nak baca kat mana nilai dia. Kita tengok kalau you print, you boleh guna pembaris. Okay, you guna pembaris. Oh, dalam kelas teacher dah suruh guna pembaris ni. Kita pun tengok row yang ni lah. Okay. Jangan pergi tengok row lain. And then yang kita nak sekarang adalah 0.225. So maksudnya kita nak ini 0.4129. Betul? Nampak? 0.22 berada pada 0.4129. Allah. Sorry. Banyak gangguannya. Okay. So kita ada 0.225. So sekarang ni 0.22. Ya. Kalau dekat, Allah mana panji tadi. Kalau 0.4129. So nilai dia adalah probability dia 0.4129. Tapi kalau kita ambil 0.4129 ni hanya untuk 0.22 saja. Okay. So ini kalau probability dia Z is greater than 0.22. Memanglah jawapan dia 0.4129. Tapi sekarang soalan kita nak 0.225. Z kita probability Z is greater than 0.225. So kita kena tolak 5 ni. Ni tolak apa? Tolak dengan ni. Nilai kat belakang ni. 19. Okey. Nampak ni? Tolak yang belakang ni. Tolak yang belakang ni. Kena tolak. Kena tolak. So, cara you nak tolak. Jadi, kita ada 0. Macam ni, you buat bentuk lazim pun tak apa. Sebabnya, takut dia tidak tolak. 0.4129. So, nombor kat belakang ni adalah tolak dengan 19. Jadi, kita akan dapat 0.4110. Nampak tak ni? Nampak. Boleh faham tak? Boleh. Ini cara nak baca table. So, kita tolak dengan 19. Jadi, kita akan dapat 0.4110. So, itulah jawapan dia. 0.4110.
Ini yang pertama. Okay? Okay. Ini pattern pertama. Ini yang sangat basic lah. Maksudnya lepas ni kalau you tengok yang greater than that's value, dan value tu memang berada di sebelah kanan. And the greater than dan value tu betul-betul berada di sebelah kanan. So kita boleh terus cari daripada graph. Okay, ni cara dia. Okay, next kita tengok kalau bentuk yang kedua. Yang kedua tengok B ni. Okay. Yang B sekarang dia kata probability Z less than 0.653. So mula-mula kita nak tanda yang mana dulu? Tanda nilai apa? Dekat graph. Tanda nilai Z ni dulu lah. 0.653. Negatif 0.653. So kita anggap dekat sini. 0 negatif 0.653. Okay. Saya pun garis lah sikit. Allah, saya ingat pula. Cuba buat line dekat sini. Okay. Dah selesai. Sebab apa dia teacher lukis di sebelah kiri? Tandakan sebelah kiri sebab dia negatif. Okay. And then kita nak less than. Okay. Less than maksudnya pun sebelah kiri juga. So teacher akan share dekat sini. Inilah kedudukan negatif 0.65. Okay. So kita nak siap apa probability kat sini. So probability kat sini, kita tahu graf kita simetri. So kita memang tak boleh cari daripada graf. Direct you jangan pula pergi duduk cari kat graf negatif 0.65 memang tak jumpa lah. So kita tahu sebab bentuk salah satu sifat untuk properties of normal curve graph. Normal graph is dia punya curve dia tu simetri. So ini bermaksud dia sama, dia simetri, nilainya sama dengan 0.653 sebelah kanan. Ini maksud dia. Bermaksud bila you nak cari probability Z less than negative 0.653, dia akan you boleh samakan dia dengan probability Z is greater than 0.653. Okay, boleh. Sebab dia simetri. Okay. But then bila dah dapat macam ni, barulah boleh refer balik pada graf 0.653. Okay, kita tengok sama-sama. 0.653. 0.653. Sekejap nak padam yang tadi. Alamak. Sekejap nak padam yang tadi. Okay, next kita ada 0.653 kan? Betul tak kelas? Betul. Okay, so sekarang tengok kat mana 0.653. Ni kat sini 0.6. Okay. Lepas tu 5 kat sini. Lepas tu 3 dia. 3. Okay, kena tolak. Okay, so kita dah tanda tu. Dan sekejap. So kita gariskan. Anggaplah you guna pembaris. So you gariskan. Kat sini. Tak payahlah gala banyak-banyak. Kita terus fokus. Kita ambil 0.65. Kat sini. Lepas tu 3. 3 kat sini adalah 10. Bermaksud bila kita nak dapatkan probability 0.653. So kita kena tolak dengan 10. Okay. 0.2578. Dia kena tolak dengan 10. So kita akan dapat 0.2568. So itulah jawapan dia.
0.6 berapa tadi? 0.6 pula. Betul. Square kat sini. Apa dia cakap kat sini? 0. Tadi apa kita? 2 berapa tadi? 2568. 0.2568. Okay, ni bentuk yang pertama ingat. So untuk graf yang kedua ni konsep yang you kena faham kalau dia less than dan daripada sebelah kiri you tak boleh cari, you kena samakan dia dengan sebelah kanan sebab konsepnya adalah simetri. Okay. Boleh nampak ni? Setakat ni okey lagi tak? Teacher. Ya? Simbol equal tu dia ada kaitan apa ke? Tak ada. Tak ada. Dia tak ada kaitan apa-apa. Sebab dia continuous variable ni. Okay, next kita tengok kalau yang ni pula. Probability Z is greater than negative 0.314. Okay, mula-mula tanda dulu kat mana negative 0.314. Mestilah sebelah kiri sebab negatif kan. Okay. Negatif 0.314. Okay. So teacher pun buat garis. Okay. Sekarang tengok pula inequalities dia. Inequalities nak lebih besar, greater than. So greater than teacher kena shaded sebelah kiri ke sebelah kanan? Okay, sebelah kanan. Bermaksud teacher kena shaded kat sini lah. Semua ni. Nampak? Sebab dia nak sebelah kanan. Okay. So, sebab dia nak lebih besar. Okay. So, macam mana? Secara logiknya, teacher nak ayat you berfikir sama-sama. Secara logiknya, you rasa macam mana kita nak kira shaded area yang kawasan yang berlorek. You kena faham konsep. You kena faham konsep area, the whole graph is 1. Okay. Half area, left side, right side tu mesti 0.5. Tapi sekarang kalau macam ni, kita nak ambil yang shaded saja. Keseluruhannya adalah satu. Betul tak? Keseluruhan graf adalah satu. Probability-nya adalah satu. So, satu akan tolak dengan apa? Tolak dengan probability Z less than. Ayolah. Nak tolak yang kosong lah sebab kita nak yang shaded kan. Mestilah tolak dengan probability Z less than negative 0.314. Betul tak saya cakap ni? Sebab kalau probability Z less than negative 0.314 ni, dia dekat yang ni, yang warna merah ni. Sebab kita tak nak yang warna merah ni, kita nak yang warna hijau. Jadi mestilah kesemuanya satu tolak dengan yang warna merah. Yang warna merah tu adalah tempat untuk probability Z less than negative 0.134. Faham tak setakat ni? Kita nak cari shaded area yang warna hijau. Keseluruhan shaded area untuk normal graph ni adalah satu. Ni satu. So logiknya kalau kita nak cek shaded area, mestilah kita ambil keseluruhan tolak yang kosong. Barulah dapat yang shaded area. So kalau kat sini dia bukanlah kosong, kita dah warnakan warna merah ni. Kawasan warna merah. Nampak tak? Nampak. Okay. So selesai Ni faham Hopefully setakat ni faham. And then kita tahu kita tak boleh cari pun probability Z yang warna merah ni sebab probability di kawasan merah ni sebab dia nilai dia negatif. Tapi kita tahu konsepnya bahawa dia akan simetri dengan sebelah kanan. Sebab dia sama kan? Ingat konsep simetri tu maksudnya warna merah ni sebelah kiri dan sebelah kanan dia sama. So apa yang kita buat akan satu tolak dengan probability Z is greater than 0.314. Dia sama. Nampak tak equal? Benda yang sama. Okay. Tapi teacher terang satu-satu nak bagi you nampak. Okay. Boleh tak setakat ni?
Tak nak pergi lagi Boleh. Boleh. Tak nak pergi lagi. Boleh. Okey, so sekarang carilah dekat graf, dekat table. Dekat table nak siapa? 0.314. 0.314. 0.3 dekat 0. Laju sikit lah dah kali ketiga ni. 0.314. Okey, kita tengok dulu 0.3. 0.3 yang ni. 0.3783. So kita nak 0.314 kena tolak 4 kat belakang. 4 belakang berapa nilai dia? 15. Kan? Ampun pula. Okey, 15. Sini. Kena tolak 4. So kena tolak dengan 15 lah. Jadi kita ada 3768. 0.3768. Okey. Mana statement tadi? 1 minus 0.3768 ya. Okey. So tolong teacher kira tu. Berapa dapat? 0.6232. 0.6. 6 apa? 6232. 6232. Sinilah jawapan dia. Untuk cari probability Z is greater than 0.314. Maksudnya dia greater than tetapi greater than negative value. So dia lebih shaded ke sebelah kanan. Inilah cara yang you kena buat. Boleh tak setakat ni? Boleh. Confirm ya? Boleh ya? Okay, kalau boleh teacher nak pergi seterusnya. Tak nak pergi D dulu, nak pergi dekat E dulu ni. Okay. So next, kalau dia ada in between. Okay, in between. Kalau macam kita tandalah dua-dua. Okay, first kita tanda negatif 0.3 and 0.3. So kita pun tanda. Maksudnya dia nak yang mana? In between negatif 0.3 and 0.3. So maksudnya nak this area. Okay, so macam mana kita nak cari area yang shaded? Yang shaded ni, mana purple ni? Macam mana kita nak cari shaded area yang mana purple ni? Logiknya. Keseluruhan adalah Satu. 1. Maksudnya 1 tolak dengan probability Z is greater than 0.3. Ingat tolak kawasan kosong. Ni kawasan kosong yang ni. Ni kawasan kosong yang kedua. Tolak probability Z is less than negative 0.3. Okay, macam tu. Okay. Tapi kita tahu probability Z greater than 0.3 dengan probability Z less than negative 0.3 adalah sama. Bermaksud ibaratnya kita tolak dengan 2 probability Z is greater than 0.3. Nah, sebab dia sama je ni. Nilai dia sama. Kalau nilai dia lain, tak bolehlah terus combine jadi 2. Ini cuma kena tukar jadi positif. Okay? Boleh? So, sekarang kita cari berapa nilai probability Z greater 0.3. 0.3 ni dia. 0.3821. 0.3821. Okay, so you pun kira. Okay. So kalau you kira ni, saya akan dapat 0.2358. Okay. Boleh tak? Faham tak tu? Kelas? Faham teacher. Boleh. Boleh. Okay, next kita tengok kalau dia ada modulus. Okay. Sebenarnya maksudnya dia boleh nak share tu boleh fikir secara logik je.
Okay, yang ada modulus. Okay, kita tahu modulus ni kalau kita buang nilai dia, dia akan jadi positive and negative value. So ingat konsep modulus. Kalau you nak buang modulus, kita ada modulus A equal to B. So kita buang modulus, dia akan jadi A sama dengan B. Another one A sama dengan negative B. Ingatlah macam tu. Okay, ni belajar dalam quadratic functions. So kalau macam ni, maksudnya kita ada dua nilai untuk 1.763. Satu positif. Another one is positive. Okay. So ini bermaksud kita nak less than bermaksud kita nak probability Z is less than negative 1.763 tambah, ni maksudnya kita nak ni. You nak ini dengan ni. Kiri dan kanan tu. Okay. Tambah probability Z is greater than 1.763. Macam tu. Okay. So now, apa yang kita kena buat, kita tahu this one sama kan? Ni sama dengan ini. Maksudnya you cari ini je lah. Ini kan sama probability Z is greater than 1.763. Okay. Plus probability Z is greater than 1.763. Ibaratnya cari sekali je lah. Lepas tu darab 2 ataupun tambah. Okay, tengok 1.763 dapat apa? 1.763. Dia kecil tak nampak. Kecil hopefully nampak 1.7 apa? Sekejap. 1.7 K6 mana 6 kita? Kat sini. Tengok kat sini. 3 kita kat sini maksudnya tolak 3 juga. Okay, cuba tuan kira dapat apa? 0.0392 tolak 3. Nampak tak? Ni. 0.092 0.0392 tolak 3. Dapat apa? 0.0389. 389. 89. Ini pun sama. 0.0389. So, you pun kira. Okay. Ni cara kalau dia modulus. Okay. Next. Ni pun sama juga. Okay. Modulus. So, sama juga nilai tadi. Dia akan ada dua lah. Negative 2.603. Another one is 2.603. Tapi dia nak greater than. Dia besar. Dia besar bermaksud dia ada berada di kawasan mana? Yang berada di tengah-tengah. Okay. So, kalau yang ini bermaksud kita nak, ini maksud dia kita ada probability negative 2.603. That is 2.603. Okay. Dan yang ni kita tahu sama dengan, kita nak cari macam tadi juga lah kan. 1 tolak probability that is less than negative 2.603 minus probability that is greater than 2.603. Basically this one benda yang sama. So kita akan tolak 1 tolak 2 probability that is greater than 2.603. Okay. Tengok dia sama, tengok nilai sama dan dia simetri.
So now apa nilai 2.603? 2.6 kosong 2.6 kosong kat sini. 3. Tengok 3 mana? Tiga maksudnya kita tolak 3 juga. Okay. Sini ada 0.0006466. Tolak 3. So nilai dia adalah 1 tolak 2 darab 0.00463. So selesaikan. Tengok dapat apa. Ini okey? Boleh tak Niklas? Teacher, shaded tu memang dekat tengah-tengah tu je ke teacher? In between. Ini tu kata kena ingat konsep ni. Inequalities dalam apa? Apa itu panggil dalam quadratic function. Dalam quadratic function. Macam ni terbalik ke? Sekejap, tengok balik. Sorry. Terbalik lah simbol teacher lukis ni. Sekejap. Yang ini yang lebih besar Sorry, ni yang lebih besar. Kenapa lah terbalik pula? Ini lebih besar. Ya Allah. Ini yang greater than. Kalau greater than, maksudnya dia ada satu sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. Lebih besar daripada nilai 1.763 dan lebih kecil daripada negatif 1.763. Okey. Kalau yang ni lebih kecil. Ini juga si Alia tegur. Ternyata kenapa pula dia macam tu? Kalau dia lebih kecil. Ni. Ni yang lebih kecil, sorry. Dia akan berada di antara. Okey. Di antara maksudnya faham tak kenapa kita ambil macam ni? Tak faham saya terang. Tapi kalau saya faham, saya tak terang. Kita kena tengok balik konsep inequalities dalam quadratic function. Nilai kita ada satu positif, satu negatif. Kalau kita nak lebih besar, maksudnya mesti confirm lebih besar daripada 1.763. Okey? Sekejap. Dan satu lagi dia akan jadi lebih kecil. Sebab kalau kita ambil dia lebih besar juga, dah sampai mana pula kan? Kita tak ambil lah, dia akan bertindan kat situ. So kita kena ambil lebih kecil. Kalau dia nak less than maksudnya dia less than 0.260. Okay. So kalau kita ambil less than juga, less than daripada negatif 0.2660, dah tak ambil lah juga sampai mana pula dia punya shaded yang kita nak cari. So kita akan ambil in between. In between negative 2.603 and 2.603. Okay. Boleh tak ni? Yang modulus ni. Modul ni kalau tak ingat kena tengok balik inequalities. Allah Allah. Quadratic function. So inilah cara untuk cari probability guna table. Tapi kita memang kena tahu lukis dululah. Tahu lukis supaya kita tahu kita nak tolak dengan 1 ke, nak tolak 0.5 ke. Okay. Yang mana sama. Okay. Lepas tu kita sebaiknya kita lukis dulu.
You nak snap dulu? Can you snap dulu? Terabut pula tengok. Siapa nak snap dulu masuk dalam apa ni grup. Ataupun teacher je lah snap. Teacher je lah ambil gambar, tak apa-apa teacher ambil. Okay, tengok dulu kalau ada nak tanya beritahu. Boleh. Ni share dah share. Kalau ada nak tanya, tanya. Ada tak siapa nak tanya? Ingat konsep dia, tanda dulu nombor tu supaya kita tahu nombor tu positif atau negatif. Kemudian barulah kita shadedkan dia. Nak shaded kena tengok inequality lebih besar atau lebih kecil. Okay? Boleh tak konsep dia ini untuk cari probability. Probability cara dia kita akan cari, kalau dekat table tu cari nombor yang di luar dulu ni. Ni. Sehinggalah ni sampai sini atas, lepas tu belakang saya kena tolak. Okay? Boleh Okay, kalau boleh, senyap tu macam boleh lah tu. Kalau boleh, next kita nak tengok macam nak cari Z-score pula. Okay, macam mana kita nak cari Z-score? Okay. Konsep nak cari Z-score ni, dia ada, kena tengok sama ada probability kita tu greater than 0.5 or less than 0.5. Okay, dia ada dua keadaan lah, sama ada dia lebih besar daripada 0.5 atau kurang daripada 0.5. Okay, tengok yang pertama. Cari Z-score ni, maksudnya nak cari Z ni ya. Z berapa? Dengan you dah tahu probability dia berapa? 0.3851. Okay, the first thing bila kita nak cari Z-score, kita kena refer pada probability dulu. You tengok probability you sama ada less than 0.5 ataupun greater than 0.5. Ini konsep dia. Okay. So once you tengok dia less than 0.5 kan, kalau 0.3851 bermaksud kita anggap dia berada kat sini lah, sebab dia satu lagi dia greater than mesti sebelah kanan. A kita berada sebelah kanan. Probability dia 0.3851. Okey. Kat sini je lah probability dia. Yang saya shaded ni, inilah nilai probability 0.3851. Itu maksud dia. Okey. Sekarang kita nak cari A. Berapa nilai Z-score ataupun A kita ni? Okey. Nampak tak sekarang ni? Teacher shaded. Kenapa teacher shaded sebelah kanan? Sebab dia greater than dan nilai probability-nya kurang daripada 0.5. Okey. Okey. Kita terus tunjuk kot supaya you nampak. Kalau nilai probability dia, you tengok A ya. Ini A ya. Sekarang you compare A dengan ni. C. Okay, kalau C, kita tengok probability dia 0.7851. 0.7851 ni adalah lebih besar daripada 0.5. Kita tahu separuh graf ni, sebelah kiri atau sebelah kanan, nilainya adalah 0.5. Tapi kalau dia bagi kita nilai yang lebih daripada 0.5, bermaksud dia dah termasuk. Dia akan termasuklah sikit. Ni sebelah ni saja 0.5 ni. Tapi kalau dia bagi kita lebih daripada 0.5, maksudnya dia dah termasuk kawasan. Dia termasuk rumah jiran. Dia termasuk rumah jiran. Macam itulah. Dia termasuk rumah jiran dah. Sebab dia lebih daripada 0.5. Sebelah ni saja memang 0.5. Tapi kalau dah lebih daripada 0.5, dia dah masuk rumah jiran. Dah masuk rumah jiran maksudnya A kita kat sini. Bila A kita sebelah kiri, maksud A kita adalah negatif. Nilai A yang you dapat nanti adalah negatif. Sebab itu kita kena tahu shaded dan tahu di mana kedudukan A kita. Okay, sekali lagi, kenapa teacher shaded sebelah kanan? Sebab dia greater than. Tapi kenapa dia terlebih ke sebelah kiri? Sebab nilai probability-nya lebih daripada 0.5. Boleh faham tak ni? Boleh tak? Boleh. Boleh je.
Okey, tak apa. Teacher nak ajar tu dulu. Kemudian, kita tengok. Macam mana kita nak cari 0.3851. Tengok tabel 0.3851. Okey, 0.38 ni mata kena buka besar-besar lah sikit. 0.3851, 0. Teacher tulis. 0.3851. Tadi kita start daripada luar kan? Kita baca nilai daripada luar, tengok nilai kat dalam berapa. Sekarang sebab kita nak check z-score, yang kita ada adalah probability, so kita kena terbalik. Jadi kita kena cari kat mana nilai paling hampir dan terlebih sikit daripada 0.3851. Mana? Betul orang cikgu. 0.3859. 0.38. Dekat 9. 9 0.2. 0.2 intersect dengan 9. 0.3859. Ni kan? Itu hak. Okay, so sekejap. Bulatkan. Sekejap ni cuba ni cara bulatkan. Paling hampir dan lebih sikit nah. Yang paling hampir kurang. Kalau yang ambil 0.3821 tadi dia kurang. Dia kena terlebih sikit. Boleh tak? Guys, boleh faham tak ni? Memang tak ikut konsep tadi lah teacher. Maksudnya cari je. Cari je. Tadi lain. Tadi nak cari probability. Sebab tu kita cek pada sini. Pada luar dan atas. Sekarang kita dah ada probability. Nilai di dalam ni 0.500 semua nilai kat dalam ni adalah nilai kebarangkalian. Jadi sekarang soalan dia dah bagi kita kebarangkalian 0.3851. Jadi kita nak cari berapa z-score dia. Dia terbalik. Nampak tak Alia? Nampak teacher. Okey, tapi ingat jangan ambil kalau kata ambil paling hampir, korang pun ambil 0.3821 tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena tolak. Sebab kita nak ambil lebih kurang kan. Nak dapat supaya 51. Jadi sekarang ni dia dah terlebih berapa? Kita nak ini. 8. Terlebih 8. Okey, jadi kita tengok. Ada tak 8 yang kita nak kena tolak ni? Ada. Ada. Ni 8 kita. Ada. 2. 2. Jadi bila kita baca, you tengok you baca nak dapat z-score, baca balik. So nilainya adalah 0.2. Ni kita ambil ikan ni, tengok baris dia. Okey. 0.29. 0.292. Itulah nilai z-score kita. Faham tak baca dia? Tengok daripada tengok balik. 0.292. So kita pun tulis nilai A kita berapa tadi? 0.292. Inilah nilai A. Kita nak cari A kan ataupun z-score kita. Betul tak? Okey. Next kita tak apalah, kita cuba tengok yang lain dulu. Kita tengok B kat sini. Yang ni B pula. Okey. Pertama kita tengok ni. Probability kita lebih atau kurang daripada 0.5. Okey, sekarang dia kurang. Okey, kurang. Kurang. Okey, itu kurang. Dah tahu dah dia kurang. Maksudnya dia akan berada kat rumah dia je. Dia tak pergi kawasan kat rumah jiran. Dia duduk rumah dia je. Tapi, and then kita tengok. Z kita less than A. Less than A bermaksud berada sebelah shaded kan? Shaded. Bila less than, maksudnya cicak akan shaded sebelah kiri. So cicak boleh lah letak A tu kat sini. Kalau cicak letak kat sini, dia akan cicak shaded tu dah lebih pada 0.5. Nampak tak? So cicak kena letak A tu kat sini. So inilah anggaran kita bahawa probability untuk 0.3851. Sebab dia nak less than, sebab tu teacher shaded di sebelah kiri graf. Okay. Ini bermaksud A kita negatif. Sekali lagi teacher ulang, kenapa teacher tak letak A sebelah kanan?
Sebab kalau teacher letak A sebelah kanan, okey contohlah contoh je kan. Lepas tu kita tengok kita kena buat less than dia shaded sebelah kiri. Semua ni lah teacher kena shaded. Kalau teacher shaded semua ni, probability kita dah tak tally dah dengan nilai yang dia bagi. Sebab probability yang dia bagi 0.3851 sahaja. Tidak lebih daripada 0.5. Boleh faham tak tu? Sebab tu teacher shaded sebelah kiri. Boleh faham tak ni? Boleh. Okay. So, bila teacher shaded sebelah kiri, okay. A kita negatif kan? Kita tahulah bila sebelah kiri dia akan sama dengan sebelah kanan. So, ini itu kalau kita nak cari probability. Tapi sekarang ni kita boleh terus cari je daripada daripada table 0.3851. Sama macam tadi. 0.3851 kalau kita check pada graf tadi kita dapat A kita berapa tadi? 0.292. 292. Tapi A kita tadi dah berada di sebelah kiri graf. Bermaksud A kita negatif. So kena tambah negatif. Macam itu. Ini cara dia cari macam tadi juga. A jangan lupa letak negatif lah sebab A kita negatif ni. Tengok kedudukan A kita kat mana. Sebelah kiri graf. So A kita negatif. 0.292. Boleh tak? Okay, tak apa. Tak apa. Kita tengok dulu contoh lain. Kalau nak tanya-tanya, kalau tidak, you nak teacher anggap you macam boleh ikut dan teacher akan proceed. Okay, anak C. C tadi case yang mana? Kita shaded tadi dah termasuk kawasan jiran ni sebab dia lebih daripada 0.5. So, cara kita nak cari nilai A, mestilah kita akan cari, dia dah terlebih ni, kita cari yang kosong. Okay, kita cari yang kosong. Bermaksud kita kena buat ini, nak cari shaded area ni, kita fikir secara logik ni. Macam kita dapat shaded area? Bermaksud 1 tolak probability Z is berapa? Kalau kita nak cari shaded area, probability 1 tolak Z is berapa kelas? Less than ke greater than? Less than. Okay, less than negative A. Okay. So, probability ini sama dengan 0.7851. So, probability Z less than negative A, dia pindah maksudnya 1 tolak 0.7851. Macam tu. Betul? Dia pindahkan je ni. Negative P Z less than A is equal, kita pindahkan 0.7851. So akan dapat 1 tolak 0.7851. So itu untuk probability untuk Z is greater than negative A. So okay. So yang akan dapat ini 0. Berapa kita dapat? 2149, betul 2149. So ini adalah probability Z is less than negative A. Betul tak? Tak payah buat negative A lah. Sebenarnya buat A saja. Nanti bila kita letak nilai tu baru kita buat apa? Buat A tu negatif. Okay. So berapa kita akan dapat? Tengok baca dekat graf. Baca dekat graf 2149. Tengok mana paling hampir 2149. 2149. Kita ada 2148 kan? Tak boleh ambil 2148. Dia kurang. So kita kena ambil berapa? 2177. Ini yang paling hampir pun. Yang kita nak 0.2149 ni tak boleh ambil sebab dia kurang. Kita kena ambil 0.2177. Okay. So bila kita baca kita akan dapat 0.7. Ni berapa nilai dia? 8. Okay, nak kena tolak berapa ni? Dah dapat 49. Tolak berapa? Kelas daripada 77 tolak berapa? Dapat 49.
tolak 28. Ada ke 28 di situ? Sekejap. Tak ada 28. Yang paling hampir pun 27. So kita ambil paling hampir. Bermaksud kita akan ada 0.2177 tolak 27. So kita akan dapat 2150. Boleh ke? Betul ke? Ni lah kita dapat 2150. Okay. So baca nilai dia berapa? Nilai dia adalah 0.789. 0.789. 0.7. So A adalah negatif 0.789. Okay. So ini tak payah dapat negatif-negatif ni. Okey, boleh tak? Ni jawapannya. Negatif 0.789. Ada soalan? Tak pening dah. Okey, cuba you buat D sekejap. Saya nak tengok. Buat D dulu. Cuba buat D. Cari kebarangkalian Z. Cari Z score for Z is between 0.1 and A. Is 0.3851. Okay. Oh, A tu negatif kan, bukan positif. Sekejap. Saya nak buat negatif. Okay. Kat mana shaded area dia? Dekat negatif. Okay, lebih kurang. So, inilah dia punya shaded area. Macam mana cek shaded area kat sini? Probability 1 tolak probability Z is greater than berapa? Negatif 0.1. Greater than A and tolak probability Z is greater than negative 0. Okay. Dari situ dulu balik. Okay, so ni semua sama dengan 0.3851. So 0.3851 ni kita dah tahu dah berapa. You dah kira lah. You dah kira. You dapat yang ni pun kena kira juga. Ini kita boleh kira. Ini probability ni kita boleh kira. Z less negative 0.1. Dia samalah probability Z is greater than 0.1. Tolak probability Z is greater than A. So yang ini tadi kita dah dapat nilai dia 0.292. Cuba you kena cari yang ni. Cuba you kira sekejap. Cuba buat sekejap. Okay.
Okay? Nampak apa? Probability Z greater than 0.1 tu dapat apa? Ya Allah, mana pula kan? Z is greater than 0.1. Empat puluh 602 ya. Allah. So kita akan ada 0.292 per tu 1 tolak 0.462 4602 tolak probability. That is greater than A. Sama-sama pula lah. Okay. Z is greater than A. So this one kita kira lah 0.292 menghafal mana. So yang akan dapat probability Z is greater than A is 0.1547. Okay. 0.1547. So cari dekat dalam table balik 0.5147 tu berapa? Kat mana? 0.1547. 0.1547. Kalau kita ambil 0.1539. So yang ni lah. Yang ni lah kan? Betul tak ni? Buat tak ni? Boleh? Teacher kan teacher dapat jawapan tu? Dapat jawapan yang mana? 0.1547. Tak dapat lah. Saya kira saya dapat 0.2478. Tak. Oh, okay. Sorry. Bukan ambil 0.927. Ini nilai Z score tadi. Ambil ni. 0.3851 je lah.
Kat sebelah sini tadi kan? Apa pula kita cakap ambil Z score tadi? Bukan ya. Ini bukan 92 ni. 0.3851. Sebab kita memang nak tolak dengan probability pun kan? Ini patutnya 0.3851. Okay, yang nilai ni. Macam ni 0.3851. Okay, so cuba ditolak. Dapat teacher, dapat. Dapat kan? Dapat. Okay, so kita dapat 0.1547. So yang paling hampir 0.1547. Satu lima enam dua, betul tak? Tu tolak. Dapat nak tolak dengan 47, so kita kena ambil berapa? 15. Okay, 15. So kita pun tengok yang mana 15. Ni ambil kat sini. Okay, 15 tak ada. Okay, you tengok kat sini. Tak ada 15. You nak tolak dengan 15 kan? Nak dapat 0.1547. So yang ada sekarang 14 atau 16. Dua-dua boleh ambil. Sama ada you pilih 14 pun nanti jawapan you betul. You pilih 16 pun okay. Okay. So, nilai dia adalah 1.01. Kalau kita ambil 14, 6. So, kita akan dapat jawapan dia. 0.1. 1.01. 6. Kalau bagi 1.017 pun betul. Dua-dua betul. Sebab dia in between nilai 15 tu. Boleh? Kita 1.016. So, ambil A is 1.017. Boleh? Tu sini. Okay, boleh tak you cuba buat E sekejap? Cuba buat E pula. Siapa buat E, nanti tolong share seorang dekat dalam group. Saya nak tengok. Buat ini E. Cannot lah. So. Tak tahu kakak. Tak boleh ni. Tak boleh, tak boleh. Siapa dah buat, tolong share dekat dalam group. Saya nak tengok Yelah, ni senyap dia dengar ke tidak aku dia mengajar.
Okay, siapa nak share? Jangan tak daripada you shaded, sampai you kira. Ada yang dah share ke? Ada yang dah share ke? Sekejap, saya tengok. Siapa dah dapat tengok? Ada siapa nak share tak? Okay, dah Nisha tunjuk dah tu. Sekejap. Subhanallah. Okay. So, mana dah Nisha tunjuk tu? Satu tolak. Okay, before that, kalau you cache you punya, you tunjuk kat mana you punya kedudukan A dengan 2.1 ni. Lebih kurang sama jugalah macam tadi ya. So, kita ada A kita kat sini. Sekejap. Daripada in between A dengan 2.1 kan lebih kurang sama je ni. 2.1. Okay. So, kita anggap kita punya A kat sini. Shaded area kita in between juga. Okay, so inilah shaded area untuk 0.8633. So kita nak tengok secara logiknya macam mana kita nak cari shaded area ni.
Mestilah 1 tolak probability that is less than A. Also minus probability Z is greater than 2.1. Okay, kita nak cari shaded area, kita tolak kawasan yang kosong. So right side, sebelah kiri dan sebelah kanan tu kosong. Sebelah kosong tu. So this one sama dengan 0.8633. Okay, so kat sini yang you boleh kira adalah probability Z is greater than 2.1. Okay, yang ni tak boleh kira lah. So kalau kita akan dapat probability Z is less than A is 1 minus probability Z is greater than 2.1 minus 0.8368633. Okay, so you cari dulu probability Z is greater than 2.1 based on table 2.1 mana 2.1 0.0179 ni 0.0179. So we have 0.07 berapa ni? 0.07 la ilaha illallah. 0.0179. 0.79 tolak 0.8633. Okay. So, you calculate ni akan dapat 0.1188. Okay, this is probability for Z is less than A. Sekarang kita nak cari A. So, kita tahu probability Z is greater than A sama lah probability Z. Tak apa, kita buat je macam tu. Yang penting sebab kita nak tahu. Tapi kita tahu A tu dah sebelah kiri ya. Jadi kita pun cari 0.1188. 0.1188. Kat mana yang paling hampir? Sembilan kosong. Mana saya tak nampak. This one yang ni kan? 0.1190. So kita kena tolak berapa nak dapat 1198? 2. Tolak 2. Jadi kita pun baca maksudnya nilai yang kita akan ambil adalah 1.181. Okay. 1.181. So A kita adalah 1.181. Tapi A kita berada sebelah kiri. So A kita akan jadi negative value. Negative 1.181. Okay. Ini cara untuk kita cari Z score. Sebab penting juga kita sketch graph. Supaya kita tahu kat mana kedudukan A kita tu. Okay. F. Sini yang last tadi. So kalau dia negatif. So kita tahu graph kita. Kalau dia have modulus, So kita tahu nilai A tu akan ada satu yang negatif, satu yang positif. Okay. Betul tak? So kita anggap macam itulah. Jadi kita tengok shaded area dia. Dia akan jadi in between jugalah. Sebab dia less than, dia in between juga ni. So that in between. So kita kena cari macam mana kita nak cari probability for the shaded area means that probability Z sama lah juga kan. You boleh buat sebenarnya kalau ni kalau tak nak guna satu pun boleh. Sebenarnya nak cari A je kan. Kita boleh ambil separuh saja sebab A dengan A ni sama. So you boleh anggap sebagai boleh cari separuh saja. Tak semestinya nak guna satu pun boleh. Kalau kita tak nak guna satu,
Katakan kita ambil separuh sebab A tu sama. Kat situ negatif A, kat situ A. So dia samalah dengan probability separuh ni 0.5 tolak probability Z is greater than A. Okay, saya dapat 0.4742. Faham maksud dia? 0.5 ni yang keseluruhan lah ni. Katakan keseluruhan semua ni. Decide. Ni cuma 0.5 ni. Ni comotnya. Warna kuning ni. Ni cuma 0.5. So kita nak cari yang 0.5 nak cek shaded area mesti dah tolak dengan yang lebih besar. Ni kan lebih besar yang mana? Yang ni. Barulah kita akan dapat shaded area. Shaded area yang mana? Yang ni. Tak payah buat dua-dua lah sebabnya dia sama je. Ni yang cermin merah ni. Sebab tu dah 0.5. 0.5 semua sebahagian ni. Tolak dengan probability Z greater than A. Greater than A warna coklat shaded ni. So kita akan dapat 0.4742. So kita cari dekat apa nama? Dekat graf. Okay. Yang ni sama Ni sebelah sini dengan sebelah sini. So kena buat dua-dua juga ni. Kalau guna satu pun, kalau pening ni guna satu lah, takut confuse pula. Sekejap. Okay, katakan kalau kita guna satu, ini maksud dia. Ya Allah. Probability A ni. Dia punya ZU ni in between A dengan negatif A kan. 0.4742. Okay, tengok balik macam mana nak cek probability in between ni. Sama lah probability 1 tolak probability Z is less than negative A minus probability Z is greater than A. Okay, kita buat balik. Saya rasa buat cara macam ni lagi nampak daripada guna 0.5 tu. So ini benda ni sama ingat dia simetri. So ini sama. Sama lah maksud kalau kita buat 1 tolak 2 probability Z is greater than A. So equal to 0.4742. Okay. So kalau ditolak, dia dapat berapa? Cuba kira. Cuba kira sekejap. 1 tolak 0.4742. Okay, 0.5258 dan bahagi 2. 0.6269 So kita akan dapat probability Z is greater than A is 0.629. Ini kita dah pindah-pindahkan ni, dah tolak dengan 1 bahagi dengan 2. So kita tengok dekat table 0.629. 0.2629 sorry. So 0.2629 nilai yang paling hampir mana 2629. Yang ni lah paling hampir rasanya 43 ni. Okay, so kita akan dapat 0.63 tolak dengan berapa? Nak dapat 29. 43 tolak berapa 29? 14. Tolak 14. So 14 ni adalah di mana? Okey, tak ada juga 14. Yang paling hampir adalah 13. Okey, so kita akan ambil nilai 0.634. Okey, so 0.634. Wah, apa besar sangat. 0.634
4. Itu dah nilai A kita. Okey. Okey, boleh tak ni? Serabut tengok graf ni. Ni cara nak cari Z-score. Nak cari Z-score pun sebaik-baiknya kita sketch dulu graf. Dah hilang pula dah. Sekejap. Okey, jadi dalam normal distribution penting untuk you tahu macam nak kira Z-score dan juga nak kira Z-score dan juga probability. Okey, sebab inilah basic dia. Kalau basic ni kita tak boleh tak faham, tak tahu macam nak cari, macam mana kita nak buat soalan problem solving dia. Ni soalan problem solving yang lain-lain ni lah. Contoh macam ni ya. Kita tak boleh nak kira ni kalau kita tak faham macam mana nak cari nilai probability ataupun Z-score kita. Okay. So untuk kelas hari ni saya rasa itu saja. Okay. Memang nampak panjang. Allah boringnya teacher duduk terang ni kan satu-satu tapi terpaksa tunjuk lah. Sebabnya kalau teacher tak tunjuk tak nak faham. Nanti cuba buat balik kan. Sekejap dalam textbook ada tak? Tak ada Okay, dalam textbook nanti teacher nak you buat self exercise 5.12 soalan nombor 2 dengan nombor 4. Sekali dengan sketch graph teacher nak tengok. Soalan nombor 2 dengan nombor 4. Boleh tak ni? Kita punya next class bila? Khamis. Hari Khamis. Teacher nak minta you submit dekat dalam GC. Teacher buat folder dalam GC. So tolong submit dekat dalam GC question 2 and 4. Okay. Self exercise 5.12 question 2 and 4. Sekejap, teacher tulis dekat group sekejap. Kena cuba buat. Kalau tidak tak nampak, mungkin dengan teacher cakap ni pun mungkin dia tak apa nak faham juga. So kena cuba buat dulu dan tengok balik contoh ni. Okey kelas, so itu saja untuk hari ini. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Okey, that's all. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Salam. Terima kasih, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.